first day of Chinese New Year, a freshly laid egg can stand upright. Kerajaan tiada kaitan dengan dana bantuan kumpulan pelampau Islam di Amerika. Arab Saudi jamin 182 bakal haji mendapat visa Sabtu ini. Antara paparan utama malam ini, kerajaan digesa haramkan parti politik yang ingkar undang-undang. Keluaran terbaru majalah Newsweek diharamkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Malaysia tidak mempunyai sebarang kaitan dengan bantuan dana untuk kumpulan pelampau Islam Amerika Syarikat berjumlah 38 juta ringgit yang dilaporkan datang dari negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, dana itu adalah daripada seorang bekas pemimpin yang membuat sumbangan untuk kepentingan diri dan bukan menerusi pihak berkuasa Malaysia. Lembaga Tabung Haji minggu lalu mengumumkan pembayaran bonus 3.25% kepada pendepositnya, kadar paling rendah dalam tempoh 34 tahun. Pemerhati ekonomi menegaskan kadar itu sedikit sebanyak mencerminkan masalah pengurusan yang kini dihadapi tabung haji. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Muhammad Baki Saleh mengakui tabung haji kini perlu serius mengatur strategi untuk meningkatkan prestasi seterusnya mengembalikan keyakinan umat Islam. TV3 meninjau jalan yang dirintis padan itu. Lembaga Tabung Haji dinobatkan sebagai institusi pelaburan Islam contoh bukan sahaja di Malaysia, malah di kalangan negara-negara Islam lain. Ini digambarkan oleh Dr. Muhammad Abdul Manan dari Bank Pembangunan Islam dalam bukunya Hajj Management of Malaysia. Beliau mengkagumi bagaimana pengurusan ibadah haji mampu dibentuk sebagai sumber ekonomi melalui paduan visi kemasyarakatan dan kudrat kepimpinan. Sejak ia ditubuhkan pada tahun 1966, prestasinya meningkat dari tahun ke tahun. Antara tahun 1975 sehingga 1999, dividen yang diumumkan tidak kurang daripada 7%. Malah antara 1994 dan 1997, tabung haji membayar bonus 9.5%, paling tinggi dalam sejarah tabung haji. Rekod itu merosot kepada 5.5% pada tahun 2000. Ketika mengumumkan kadar dividen bagi 2001, Tabung Haji menjelaskan tumpuan pelaburannya adalah jangka panjang dan tidak akan menunjukkan keuntungan ketika ini. Selain itu, sektor perladangan dan pasaran ekuiti agak terjejas tahun lalu. Tidak dinafikan seperti syarikat lain, Tabung Haji terdedah kepada impak kegawatan ekonomi. Bagaimanapun, pengurusan yang dibelenggu kelemahan dilihat sebagai faktor asas mengapa Tabung Haji gagal mencapai standard yang diciptanya sendiri. Pelantikan tokoh-tokoh profesional sebagai ahli panel penasihat pelaburan tabung haji menunjukkan kerajaan serius memperbaiki kepincangan itu. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji yang baru, Muhammad Baki Saleh, bertekad untuk memandang ke hadapan dan meninggalkan apa yang disifatkannya cerita lama di tabung haji. Muhammad Baki, graduan ijazah London School of Economics, sebelum ini berkhidmat sebagai pengarah bahagian hartanah di Dana Harta Nasional Berhad. Beliau menjelaskan tabung haji kini melalui penyusunan semula untuk membolehkan badan itu beroperasi dengan lebih berkesan dan berdaya maju. Tugas utama katanya ialah menghapuskan pembaziran, mengelakkan pertindahan sumber dan meningkatkan nilai tambah dalam setiap aktiviti tabung haji. Dulu kita ada banyak anak-anak syarikat yang mainly one project punya anak syarikat. So moving forward ni we will consolidate di mana anak-anak syarikat involved in same or similar activities, we'll put them under one roof so that we can control the overheads and at the same time be a player which can certainly leave an impact, create a lot of value in the industry. Muhammad Baki berkata anak syarikat yang tidak mampu bersaing dalam bidangnya mungkin akan ditutup. Ketika ini, Tabung Haji mempunyai 16 anak syarikat dan ini dijangka berkurangan kepada 5 atau 6 selepas penstrukturan semula.
Ada anak syarikat berkenaan berpotensi disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Aktiviti tumpuan tabung haji pada masa hadapan ialah perladangan dan hartanah di samping pelaburan portfolio untuk meningkatkan pulangan jangka pendek. Sementara itu, penganalisis ekonomi Dr. Bajoya Bardai mempersoalkan sama ada tabung haji perlu terbabit secara langsung dalam operasi anak-anak syarikatnya. Beliau mencadangkan tabung haji meninjau kemungkinan kembali berfungsi sebagai institusi pelaburan awam. Katalah tabung haji nak melabur dalam teknologi. Daripada melabur sendiri, tabung haji boleh menubuhkan satu tabung khusus untuk dana modal teroka dan melabur sebagai pelabur dalam dana modal teroka dan memisahkan tugas mengurus pelaburan dari tugas mengurus syarikat. Kerana pada hari ini mungkin itu yang menjadi persoalan, sama ada tabung haji mempunyai kepakaran yang cukup untuk mengurus syarikat teknologi. Dr. Bajoya memandang positif usaha penyusunan semula tabung haji, terutama langkah melantik firma perakaunan dan perunding bagi membantu meningkatkan kelicinan organisasi. Dr. Bajoya menyifatkan tempoh ini sebagai lengkok belajar atau learning curve bagi tabung haji dan percaya badan itu akan lebih mantap selepas ini. Paling penting ialah memastikan umat Islam kembali yakin tabung haji mampu menunaikan amanahnya. Sikap ataupun approach baru ni, kita akan be very transparent. Kali terakhir tabung haji mengumumkan dividen 3% ialah pada tahun 1966, iaitu ketika ia mula ditubuhkan. Tabung haji kini menghadapi persimpangan. Dengan kepimpinan dan hala tuju yang baru, insya-Allah tabung haji mampu menunjukkan prestasi yang lebih baik bermula tahun ini. Tengku Aida Bustaman untuk TV3. Dan untuk laporan luar negara, kita bersama Kamarudin Mapi. Silakan Kemeh. Terima kasih Aziza. Antara laporan luar negara, pesawat tentera Amerika terhempas di Afghanistan. Salam sejahtera. Filipina dan Amerika Syarikat meluluskan dokumen terakhir operasi bersama tentera kedua-dua negara membantras kumpulan Abu Sayyaf. Pemeteraian perjanjian bagi terma akhir itu membuka laluan luas bagi pengambilan lebih ramai anggota pasukan khas Amerika menyertai misi di Kubu Kuat Abu Sayyaf di Basilan. Salam sejahtera. Cuma tinggal 11 hari sahaja lagi sebelum berlangsung kejohanan hoki Piala Dunia di Stadium Nasional Bukit Jalil. Namun hanya 20% tiket yang terjual. Menurut Persekutuan Hoki Malaysia, antara punca utama penjualan tiket terjejas teruk disebabkan serangan pengganas di Amerika Syarikat 11 September lalu. Laporan tadi mengakhiri segmen sukan untuk malam ini. Kembali bersama Azizah sebentar nanti. Salam hormat, majulah sukan untuk semua. Kita jumpa lagi. Di Ibu Negara, bahang sambutan Tahun Baru Cina disemarakkan lagi dengan persembahan tarian naga dan singa. Apa yang unik dalam persembahan itu adalah ahlinya bukan sahaja terdiri daripada penari Tionghoa tetapi turut disertai oleh mereka yang bukan keturunan Cina. Ini sekaligus memaparkan keharmonian budaya nasional Malaysia. Laporannya bersama wartawan Tin Moli Subramaniam. Tarian naga dan singa yang diwarisi sejak turun-temurun oleh masyarakat Cina adalah satu kemestian bagi sambutan Tahun Baru Cina. Ia dianggap membawa tuah dan kejayaan. Bagi rakyat Malaysia, tarian ini tidak asing lagi. Ia menjadi sebahagian daripada aktiviti riadah mereka yang bukan keturunan Cina. Malah ada yang menceburi bidang ini sejak usia yang muda. Saya minat nak belajar. Saya ikut dia orang pun dekat 20 tahun. Training sampai 8 tahun, habis itu baru naik. Pupu Kauseng atau maju ke hadapan langkah demi langkah, itulah tema tarian yang dipersembahkan oleh 30 ahli persatuan rukun tetangga wilayah persekutuan. Tarian selama sejam yang menampilkan gandengan bahu penari pelbagai kaum dan agama ini secara simboliknya memaparkan perpaduan adalah kekuatan rakyat Malaysia menuju kejayaan. Integrasi yang ditonjolkan ini menarik perhatian pelancong asing. This is integration, this is life, this is joy. I am very happy to see this. It's great to see. I noticed there were Indian and Chinese, and that was really good. Tarian naga dan singa seumpama ini melambangkan titian muhibah yang mengukuhkan persefahaman dan persahabatan antara kaum di negara ini. Di samping membuka ruang kepada rakyat merenung keistimewaan menjadi warga negara Malaysia, ia juga membuktikan Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan stabil walaupun memiliki rakyat yang berbilang bangsa dan agama. Tin Moli Subramaniam untuk TV3.
Kebanyakan kebakaran hutan dan belukar di Selangor sepanjang bulan ini disengajakan oleh pihak yang membakar sampah secara terbuka. Bagaimanapun, bomba dapat mengawal sebahagian besar kebakaran belukar itu. Butiran lanjut bersama wartawan Azwaliza Azman. Daripada 396 kebakaran yang membabitkan lebih 1,000 hektar kawasan itu, hanya 5 belum dapat dipadamkan sepenuhnya, memandangkan cuaca musim kemarau membenarkan api merebak dengan lebih luas. Antara kawasan yang masih mempunyai rebakan api adalah di Batang Berjuntai Kuala Selangor, Taman Ulu Cucuh Sepang, Kampung Tembok Batu Laut dan Johan Setia Kelang. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Timbalan Pensuruhjaya Zaharuddin Hassan, pembakaran terbuka dilakukan atas sebab penjimatan kos oleh segelintir golongan. Kebakaran hutan banyak berlaku disebabkan oleh perbuatan yang disengajakan, iaitu untuk membersihkan kawasan tujuan pertanian ataupun untuk menanam semula. So kita ingatkan lagi sekali bahawa mereka-mereka yang dapat kami kesan didakwa, maka kami akan serahkan pada pihak polis ataupun Jabatan Alam Sekitar. Tambahnya, pada musim kemarau ini, pembuangan putung rokok, pembakaran sampah serta pembuangan bahan kimia mudah terbakar seperti cat dan minyak boleh membahayakan keselamatan orang ramai. Orang ramai diminta melaporkan kepada bomba dengan segera sekiranya mempunyai maklumat mengenai kebakaran yang berlaku di kawasan mereka. Kerjasama orang ramai diperlukan bagi membantu pihak bomba memantau sebarang tindakan atau kegiatan yang boleh mengakibatkan kerugian pada harta kerajaan atau pada harta persendirian. Sabit kesalahan, mereka yang didapati bersalah boleh didakwa di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar yang boleh membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM500,000 atau kedua-duanya sekali. Azwaliza Azman, TV3. Sebelum berpisah, kita imbas kembali pada utama malam ini. Kerajaan tiada kaitan dengan dana bantuan kumpulan pelampau Islam. Arab Saudi jamin 182 bakal haji mendapat visa Sabtu ini. Buletin utama berakhir di sini dengan paparan tarian singa yang mewarnai sambutan hari kedua Tahun Baru Cina. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam. Kedutaan Indonesia serah senarai majikan yang akan disaman Selasa ini. Ciri keselamatan kad pengenalan MyKad kebal. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Selewat-lewatnya Selasa ini, Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur akan menyerahkan kepada Kerajaan Malaysia senarai majikan yang akan disaman kerana dituduh tidak membayar gaji pekerjanya warga Republik itu yang datang ke Malaysia tanpa izin. Duta Besarnya Rusdi Harjo mengulas kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Dr. Fong Chan On yang mahu Kedutaan Indonesia berbuat demikian bagi memudahkan tindakan diambil. Dan hampir pasti isu pekerja asing tanpa izin akan dibangkitkan pada mesyuarat delegasi Jakarta Kuala Lumpur sempena kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono esok. Ini kali pertama beliau melawat negara anggota ASEAN sejak menerajui pentadbiran Jakarta. Sempena lawatannya ke Malaysia, 2 memorandum persefahaman dijangka ditandatangani. Laporan sukan bersama Faizal Ismail. Salam sejahtera. Baru 4 perlawanan Liga Super musim ini mula menampakkan ciri tidak konsisten pasukan-pasukan bola sepak tempatan Pulau Pinang. Pasukan yang nyaris turun ke Liga Perdana musim lalu kini bermegah selaku pendahulu MSL. Sekian laporan sukan malam ini, kembali bersama Kamarudin dan Diza. Selepas ini, salam hormat dan selamat malam. Visual kebakaran bangunan pencakar langit setinggi 32 tingkat di Madrid, Spanyol mengakhiri buletin utama malam ini. Itu salam hormat dan selamat malam.